Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini adalah dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah mengambil keputusan bagi nama Autoriti Monetary Brunei Darussalam untuk ditukar gelarannya kepada nama baru, iaitu Brunei Darussalam Central Bank BDCB, dan seterusnya bagi pertukaran nama ini dan operasi Brunei Darussalam Central Bank untuk dikekalkan di premis yang ada pada masa ini, iaitu di bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Seterusnya, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah mengurniakan titah bagi Akta Brunei Darussalam Central Bank 2021 untuk berkuat kuasa mulai daripada hari Ahad 27 hari bulan Jun 2021, iaitu bagi menggantikan Akta Autoriti Monetary Brunei Darussalam yang ada pada masa ini. Dalam hubungan ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah memperkenankan bagi keahlian Lembaga Pengarah Brunei Darussalam Central Bank untuk dilantik seperti berikut. Pengerusi Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Ahli-ahli Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Yang Mulia Pangeran Hajah Siti Nirmala binti Pangeran Haji Muhammad, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri. Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Yang Mulia Pangeran Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datu Paduka Haji Sani, Setiausaha Tetap Industri Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Yang Mulia Dayang Hajah Zuraini binti Haji Syarbawi, Peguam Cara Negara, Jabatan Peguam Negara. Dan Yang Mulia Dayang Hajah Rokiah binti Haji Badar, Pengarah Urusan Brunei Darussalam Central Bank. Dua kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan kes 258 seorang lelaki berumur 38 tahun yang tiba di negara ini dari Indonesia melalui Singapura pada 13 Jun 2021 dan mengalami sakit tekak selama 5 hari, batuk dan hilang deri rasa sejak 20 Jun 2021. Manakala kes 259, seorang perempuan berumur 39 tahun yang tiba di negara ini dari Indonesia pada 13 Jun 2021 dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kedua-dua kes tersebut memandangkan mereka dikuarantin sebaik saja tiba di negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan mengikut prosedur operasi standard SOP. Sementara itu, tiada kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 245 orang, manakala 11 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 118 kes. 729 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 20,575 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020.
300 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 139,503 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan juga memaklumkan mengenai laluan ke pusat vaksinasi Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah pada 11 pagi setiap hari Ahad. Bagi maklumat lanjut, layari www.moh.gov.bn, media sosial rasmi Kementerian Kesihatan di @mohbrunei atau hubungi talian Nasihat Kesihatan 148 semasa waktu pejabat. Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan adalah penting dan merupakan acara-acara kenegaraan atau kebangsaan. Oleh itu, sambutan tersebut perlu disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Yang berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Ahmad Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halwa Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam 1443 Hijrah menyatakan perkara itu. Pada mesyuarat jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan 1443 Hijrah. Mesyuarat diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Kita ni cubalah berfikir untuk mencari apa-apa lagi cara-cara kaedah untuk mengemaskannya dari segi perjalanan, tetapi juga yang paling penting ialah mengemaskannya dari segi pengisian acara. Walaupun di sini ada kertas kerja seperti rutin sahaja, tapi adalah terbuka kepada ahli-ahli di sini yang ramai untuk mengemukakan apa cadangan-cadangan perisian yang sebagainya boleh dikatakan nanti akan merupakan perubahan yang bersesuaian. Dan kalau ia bersesuaian, kita fikirkan ia akan kita dijadikan satu keputusan untuk yang terakhirnya. Antara agenda yang dibincangkan cadangan tema bagi setiap majlis sambutan, tarikh dan tempat mengadakan majlis serta acara sampingan sempena dengan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara. Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam di negara Brunei Darussalam akan terus disambut dengan mematuhi garis panduan menghadiri majlis yang diwartakan oleh kerajaan melalui Kementerian Kesihatan dan ianya tertakluk kepada situasi dari semasa ke semasa. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat bin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, Yang Berhormat bin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Bangunan baharu Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar bakal didirikan di kawasan baharu di Kampung Batu Apoi, daerah Temburong. Pembinaan sekolah tersebut selaras dengan rancangan jangka panjang Kementerian Pendidikan dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang lebih kondusif dan berkualiti di bawah projek Rancangan Kemajuan Negara ke-11. Projek bernilai 16.3 juta ringgit mula dilaksanakan pada 16 Februari 2021 dan dijangka siap pada 15 Mei 2022. Majlis peletakan batu asas disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan reka bentuk berkonsepkan moden, bangunan sekolah akan dilengkapi dengan beberapa kemudahan antaranya makmal sains, bilik khas, perpustakaan, surau dan prasarana sukan seperti trek dan padang bola sepak.
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Rangkaian Profesional Belia Brunei YPN Brunei menganjurkan Forum Belia Brunei buat edisinya yang pertama. Forum yang diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE itu berlangsung di bangunan Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat. Forum membincangkan mengenai dilema kesihatan mental. Ahli panel terdiri daripada Dayang Fauzia Hanani binti Haji Abdul Manap, Pegawai Psikologi Kementerian Kesihatan. Pengiran Salimatul Sa'da binti Pengiran Muhammad Saleh, Pendidikan Psikologi Unit Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan, dan Awang Farizal bin Ali, Pegawai dari Jabatan Penjara, dan Dayang Hajah Nur Ajlin Uminatul Hafizan binti Haji Alimas, Konselor dari Syarikat Clarity. Forum Belia Brunei merupakan sebagai wadah untuk berbincang dan berdialog dalam kalangan belia mengenai isu penting ketika ini bagi pembangunan belia dan negara. Antara yang hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Forum yang disokong oleh Majlis Belia Brunei dan Projek Assalamualaikum melibatkan lebih 500 orang pelbagai latar belakang dari keempat-empat daerah. Social media detox is, for example, you can deactivate your social media accounts for the weekend, for example. Pertandingan kecergasan dihasrat dapat menjadi motivasi kepada orang ramai agar mengamalkan cara hidup yang sihat dengan sentiasa menjaga kesihatan fizikal dan mental dengan melakukan aktiviti riadah, sukan dan bersenam serta mengamalkan permakanan seimbang. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pertandingan merupakan antara pengisian Expo Kesihatan, Kecergasan dan Keselamatan 2021 yang mempamerkan perusahaan dan mengumpulkan para profesional dalam kalangan pengusaha industri kesihatan, kecergasan, kesejahteraan dan keselamatan. Pertandingan selama 2 hari berlangsung di Damul Gadong. Seorang wanita berbangsa Iban melafazkan 2 kalimah syahadah dalam satu majlis pengislaman di Surau Sementara Polis Gadong. Nur Maya anak Anthony kini dikenali sebagai Nur Alisha Zafirah binti Abdullah Anthony. Hadir penguasa kanan polis Awang Matusin bin Haji Jumat, pemangku pengarah gerakan pasukan polis di Raja Brunei. Turut hadir Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamia. Dalam usaha meningkatkan hubungan antara pihak kerajaan dan rakyat serta memberikan maklumat, program, perkembangan serta kemajuan mukim melalui Akhbar Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri melalui Cawangan Penerangan Daerah Temburong mengadakan program suamuka bagi Kampung Menengah Mukim Bangar. Program berlangsung di Balai Raya Kampung Menengah. Rombongan diketuai oleh Dayang Sastra Sarini binti Haji Julaini, pemangku Timbalan Pengarah Penerangan yang antara lain mengongsikan nasihat dan cara pencegahan penularan COVID-19 serta peringatan penyebaran maklumat palsu yang boleh diambil tindakan di bawah Perundangan Penggal 148 Akta Ketenteraman Awam Seksyen 34. Turut menyampaikan taklimat Dayang Hajah Ilyas Surani binti Datuk Paduka Haji Hamdani, pengurus sistem dari Pusat Kebangsaan E-Kerajaan mengenai portal E-Darussalam dan talian Darussalam 123. Sementara itu, orang ramai kini boleh mendapatkan maklumat mengenai ASEAN dengan lebih mudah melalui aplikasi mudah alih We ASEAN. Aplikasi tersebut merupakan salah satu projek di bawah SCI ASEAN COCI dan boleh dimuat turun melalui Google Play bagi pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS.
Maklumat mengenai aplikasi tersebut antara yang dikongsikan semasa Jerayawara Kenali ASEAN JKA Anjuran Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Unit Hal Ehwal Antarabangsa selaku Sekretariat bagi Jawatan Kuasa Kecil SCI ASEAN COCI di Sekolah Menengah Saidina Umar Al-Khattab. Taklimat Kenali ASEAN disampaikan oleh Dayang Mufidah binti Abdul Hakim, Pegawai Penerangan selaku Ketua Unit Hal Ehwal Antarabangsa Jabatan Penerangan. Taklimat antara lain menanamkan kesedaran penuntut sekolah sebagai sebahagian daripada masyarakat ASEAN dan memberigakan negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2021. Satu lagi produk kosmetik didapati dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Dapatan tersebut adalah hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk tersebut ialah NV Novelis Visage Nourishment Skin Renewal Treatment dari Malaysia dan dicemari dengan hidrokinon yang boleh mengakibatkan kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan untuk penjualan produk tersebut atau mengeluarkan surat pengakuan notifikasi produk kosmetik bagi penjualannya. Berikutan dapatan itu, produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Orang ramai yang telah membeli atau menggunakannya adalah dinasihatkan untuk menghentikan pengambilannya serta-merta jika mengalami kesan dan merasa tidak sihat selepas menggunakannya. Hendaklah berjumpa doktor dengan segera. Untuk maklumat lanjut, hubungi bahagian compliance dan pelesiran melalui talian 239-3298 sambungan 208 atau email ke pharmacy.enforcement@moh.gov.bn atau berjumpa terus Pegawai Compliance dan Pelesiran di tingkat 1, Bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kampung Madaras, Mukim Gadong A atau dengan menghubungi talian Darussalam 123. Sukan. Dua perlawanan peringkat kalah mati 16 pasukan akhir Euro 2020 bermula awal pagi tadi dengan menyaksikan Denmark dan Itali mara kepusingan suku akhir setelah menewaskan lawan masing-masing. Di Amsterdam Arena, Denmark berjaya menewaskan Wales 0-4. Dua jaringan Kasper Dolberg membantu Denmark untuk mendahului perlawanan pada separuh masa pertama, manakala dua lagi jaringan Denmark hadir pada separuh masa kedua perlawanan masing-masing menerusi Joachim Mele dan Martin Braithwaite. Sementara itu, dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Wembley menyaksikan Itali menewaskan Austria 2-1. Perlawanan dipaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan gagal menjaringkan sebarang gol pada masa sebenar perlawanan. Kedua-dua gol Itali terhasil pada minit ke-95 dan 105, masing-masing menerusi Federico Chiesa dan Matteo Pessina sebelum Austria merapatkan jurang jaringan menerusi jaringan Sasa Kaljic pada minit ke-114. Perlawanan peringkat kalah mati 16 pasukan akhir Euro 2020 akan diteruskan lagi tengah malam ini dan awal pagi esok dengan dua perlawanan. Belanda akan menentang Republik Czech dan Belgium pula dijadual berdepan Portugal. Penunggang pasukan Yamaha Maverick Vinales mengenepikan rakan sepasukannya Fabio Quartararo dalam saingan untuk mencatat masa terpantas pada sesi kelayakan Grand Prix Belanda malam tadi. Semasa sesi tersebut, kedua-dua penumpang mempamerkan tunggangan terbaik dengan masing-masing bersaingan untuk mencatatkan masa terpantas. Pendahulu keseluruhan perlumbaan ketika Quartararo dijangka mencatatkan masa terpantasnya dalam 6 daripada 7 perlumbaan apabila ia mencatat masa seminit 31.922 saat. Walau bagaimanapun, Vinales mempamerkan aksi terbaik dengan mencatatkan masa seminit 31.814 menjadikannya terpantas dalam sesi kelayakan di TT Circuit Essen yang turut dikenali sebagai Cathedral of Speed. Sementara itu, penunggang Ducati Francesco Bagnaia mencatat masa ketiga terpantas sekaligus bakal memulakan perlumbaan malam ini di barisan hadapan.
Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi, Wali dan Fizah untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.